Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup suara. Pastikan suara ditutup. Kamera dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. وجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita lafazkan tanda puji dan juga syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan membasahi lidah kita, dengan menzahirkan kesyukuran di dalam lubuk hati kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi hidup ketika ini, kita masih diberi kelapangan waktu, kita masih lagi disihatkan tubuh badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kegembiraan kepada kita dan diberi peluang kepada kita untuk mengikuti pengajian pada malam ini. Kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala membukakan pintu hati kita seluas-luasnya. Diberi taufik dan hidayah kepada kita untuk menimba ilmu, untuk menggali ilmu, untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu yang kita akan pelajari pada malam ini ialah berkait dengan ketuhanan, iaitu berkait dengan nak mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu tauhid ataupun melalui sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Jadi sifat yang wajib tu sepatutnya kita kenal. Sifat yang mustahil kita kenal. Sifat yang harus kita kenal. Jadi hakikatnya kita kenal Allah, bukan sekadar sebut-sebut. Jadi oleh kerana itu di dalam ilmu tauhid ni kita hendaklah meneliti sungguh-sungguh supaya ilmu yang berkenaan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu biarlah ketika kita hidup ni kita kenal Allah. Ketika kita nak mati, kenal Allah. Ketika kita nazak,
kenal Allah. Ketika di dalam kubur, barzakh, kita kenal Allah. Ketika dibangkitkan dari kubur, kita kenal Allah. Dibangkitkan di padang mahsyar, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga, mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi pada malam ini, sebelum kita memulakan pengajian kita, saya diingatkan kepada peserta-peserta, tuan-tuan, puan-puan, hendaklah suara ataupun mic sentiasa ditutup, kecuali nak bercakap baru buka. Lepas itu digalakkan kamera buka. Kamera buka. Begitu juga saya sarankan, oleh kerana kita ni ruangannya terhad. Sekarang ni dah penuh 100 orang. Penuh 100 orang. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan yang menyertai ini, bila masuk azan isyak, kita jangan keluar. Kita jangan left. Kerana rugi ilmu yang kita sedang pelajari ini, kerana orang lain ramai lagi nak belajar. Tetapi oleh kerana tak dapat masuk, kita terhad, tempatnya terhad 100 orang saja. Jadi kalau kita setengah jam, kita left masuk, keluar, maka orang lain yang nak belajar bersungguh-sungguh ni, tak dapat masuk. Jadi saya nasihatkan kepada tuan-tuan semua, bila kita masuk pengajian ini, online ini, maka pukul 9 kita baru left. Kalau tidak, rugi masa, rugi tempat. Jadi pada minggu lepas, berpuluh-puluh orang yang nak belajar betul-betul. Jadi WhatsApp ke saya, WhatsApp sama ada dia tak dapat ke, ataupun line dia, internet dia slow apa, saya tak tahulah. Jadi oleh kerana itu, saya tengok kepada peserta yang dah masuk ni, azan isyak, left. Jadi rugi. Jadi kalau maknanya sementara nak menunggu azan isyak, kita left, baik kita jangan daripada awal, sebab mengganggu kepada orang yang nak belajar betul. Yang Betul kedua, itu Tuan Guru. yang saya nak beritahu ni, sebabnya ramai orang yang WhatsApp saya, sebabnya kita ni terhad 100 orang saja. 100 orang saja, jadi rugi masa. Jadi rugi. Kalau kita di masjid di surau tu, terserahlah kita nak balik ke apa begitu begini. Jadi ruang kepada online ni rugi sangat. Jadi kita belajar biar sampai habis. Sejam, bukan masa lama sangat. Dan saya beritahu dah sebelum ini, kita ni afdal belajar ni daripada kita semayang. Bukan tak molek semayang tu. Bukan tak molek, tetapi menuntut ilmu. Semayang tu sampai ke subuh nanti baru habis. Baru habis. Jadi kalau kita mengajar, saya membaca kitab apa begitu begini, tertinggal. Jadi seolah-olah kita tak cana. Sedangkan orang lain berminat tetapi tak dapat masuk. Jadi kalau nak belok kencing tu tak ada masalah lah. Tapi saya memerhatikan bila masuk isyak, left. Jadi saya nak beritahu, kalau sementara nak menunggu isyak saja, lebih baik tak payah masuk. Sebabnya orang lain yang nak belajar. Sebabnya minggu lepas 36, tak tahulah dapat nombor saya 36 WhatsApp mengabarkan ustaz saya tak dapat masuk. Jadi saya tengok sini, yang masuk daripada awal left, keluar. Jadi merugikan tempat kita di dalam proses. Sebabnya kita ni terhad, mengaji terhad. Mengaji pula di rumah kita. Mengaji pula secara bukan bertatap muka, berdepan. Jadi kita mengaji online. Saya galakkan, sarankan, nasihatkan supaya tuan-tuan ni dah masuk online ni, maka sampai habislah. Begitu juga di dalam kitab, satu lagi kitab Pelita Penuntut, supaya kita dapat masa, maknanya sejam, dapat masa sejam, kita komitmen sungguh ataupun istiqamah
Sebabnya ilmu tauhid ni bukan berkait dengan main-main, berkait dengan akidah, berkait dengan kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya sebelum kita berpindah baca kitab, saya nak tanya persoalan yang kita telah belajar. Sama ada tuan-tuan, puan-puan komitmen ataupun tidak. Saya nak bertanya, ruang lingkup yang kita belajar dalam kitab. Hak lain saya tak tanya. Jadi, saya merasakan kerugian besar kalau kita main style di masjid, maknanya duduk menyandar, lepas itu ustaz mengajar, kita mencatat dok, menulis dok, kitab dok, sekejap tengok kejar, sekejap tengok kejar. Jadi rugi kita sambil lewa. Jadi oleh kerana itu kita mengaji ini di online ni berbayar. Internet masing-masing bayar. Saya mengajar ni free. Tapi internet masing-masing berbayar. Jadi kita kena ambil peluang, jangan membuang masa ataupun perkara-perkara yang sambil lewa orang kata. Betul tak saya khabar ni? Betul. Betul. InsyaAllah kita istiqamah. Jadi sebelum kita mengaji ni, saya nak tanya, siapa boleh jawab, dia jawab. Apakah nama kitab kita ni yang kita belajar ni pada malam ni? Apakah nama pendek dia dan apakah nama panjang dia? Nama pendek dulu. Miftahul Murid. Miftahul Murid. Nama pendek kitab kita belajar ni. Nama panjang dia? Miftahul Murid fi ilmil tauhid. Alhamdulillah. Itu kitab yang kita belajar ni. Kemudian soalan yang kedua. Ulang kaji. Di dalam kitab kita ni walaupun nipis, lebih kurang 16 muka surat sahaja, berapakah isi kandungannya? Berapakah tajuknya dalam kitab kita ni? Ataupun di dalam kitab ni berapa kitab? 4. Apa dia? Miftahul Murid. Lepas tu sebab menjadi murtad. Yang ketiga, Nazam Syair Melayu. ya. Yang keempat, Syu'abul Iman. Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Okey. Lepas itu seterusnya, siapakah nama pengarang ini? Nama penuh dia. Sebelum itu saya nak tanya nama pendek dia. Nama pendek pengarang ni. Puan Minan. Nama panjang? Syekh Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Okey. Itu pengarang kitab kita belajar ni, sifat 20 ni. Lepas itu nama panjang dia, nama pendek dia. Sebutkan kitab-kitab yang dikarang oleh pengarang kita Tuan Minal ni. Apa yang saudara-saudara ingat? Kasbul Raibiyah. Kasbul Lisam. Irsyadul Ibad. Aqidatun Najin. Fidyah Semayang. Lepas itu seterusnya Tabassum Sari. Itu dia. Itu belajar bab kulit tuan-tuan masih ingat. Makna ingat ke tengok catatan. Jangan menipu. Dengan buku Ustaz. Tapi tak apalah, makna ada bercatat, tak rugi kita belajar. Kita ni malam ni siri yang keempat. Makna 3 kali dah belajar, kita belajar siri yang keempat, makna kali keempat. Setakat itu dulu kita
ulang kaji. Jadi kita masuk dalam kitab ni muka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan qidam. Sifat yang kedua bagi Allah Taala itu sifat qidam. Yang pertama sifat wujud. Makna Allah itu ada. Ada yang zati. Yang zati. Makna ada yang tidak didahului, tiada. Itu sifat Allah Ta'ala. Kalau sifat makhluk ni ada, panjang masa ataupun pendek masa ataupun lama ataupun dahulu kala, tetapi sebelum dia ada tu, contohnya bumi. Bumi ni juta-juta tahun dah. Juta-juta tahun. Bumi ni umurnya lama. Tetapi dia baharu. Setelah Allah Ta'ala jadikan dia, baharulah ada bumi. Sebelum itu, tak ada. Tapi Allah Ta'ala ni, wujud dia, wujud yang zati, hakiki. Makna wujud Allah yang tidak ada permulaan. Itulah hebatnya Allah Ta'ala. Walaupun lama sekalipun makhluk ni, langit bumi lama, tetapi dia ni ada permulaan. Setelah dijadikan Allah Ta'ala, baru wujud. Baru ada. Allah Ta'ala jadikan langit dulu. 500 tahun setelah itu jadikan bumi. Ada kisah betul. Kitab Bad'u Khalqus Samawati wal Ard. Kitab Jawi, siapa mengaji, kitab Jawi menceritakan Allah Ta'ala menjadikan bumi, menjadikan langit. Langit dulu, lepas itu bumi. Jadi sifat yang kedua ni sifat qidam. Sifat qidam ni artinya sedia. Sedia ada. Sedia ada. Dan makna sedia itu wujud Allah Ta'ala itu tiada dahulu oleh Adam. Adam tu makna tak ada. Makna Allah Ta'ala ini sedia ada bagi wujudnya. Maknanya ada Allah Ta'ala itu. Tidak ada permulaan. Sebab itu dikatakan Tuhan kita tidak ada permulaan, yang mana dia ni tidak didahului oleh tak ada. Kita ni makhluk tak ada. Didahului oleh tak ada. Oleh tak ada. Contohnya kita ni lahir tahun 1970. Lahir tahun 1970. Bermaksud kita ni tahun 1960 tak ada lagi. Tak ada. Spok saya orang menelpon. Jelas? Clear? Clear, konten clear. Ustaz. Alhamdulillah. Tadi orang menelpon saya pakai Oxport, apa nama handphone saya. Maknanya sedia ada, iaitu qidam. Sedia ada Allah Ta'ala itu, maksudnya dia tidak, zat Allah tidak didahului oleh tak ada. Seperti manusia contohnya didahului oleh tak ada, lepas itu baru ada. Itulah sifat Allah Ta'ala kita nak kenal. Kenal Allah Ta'ala ni melalui sifat yang wajib bagi dia, bukan sifat yang seperti makhluk kenal. Makhluk kenal. Nak kenal saya, siapa nama saya duduk di mana, nama penuh saya, begitu begini, itu bersifat makhluk. Tetapi Allah Ta'ala ni bersifat yang sedia ada. Kita nak kenal Allah
melalui sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Itu sampai mati kita ingat. Ketika kita celik, kita ingat. Ketika kita tidur, kita ingat. Dan ingatan kepada sifat-sifat Allah Ta'ala ni, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, dia duduk di dalam syahadah kita tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi, aku menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Duduknya di situ. Sebab itu saya sebutkan sebelum ini, maknanya kita nak tidur apa begitu begini, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tengok sesaudara kita yang dapat penyakit COVID ni, virus COVID ni, istilahnya ditidurkan. Pergi hospital, ditidurkan. Ditidurkan itu bermakna ada yang terus selalu tidur, tak balik dah. Ada yang sedos pula. Itu yang kita bimbang. Itu yang kita bimbang. Kita jangan ingat ditidurkan ataupun kita tidur ataupun kita nak mati ketika tidur. Ketika tidur, kita jangan ingat kita bebas daripada huru-hara syaitan. Jangan ingat bebas. Huru-hara syaitan yang nak menggelincirkan kita. Itu sebab itu di dalam mengaji ilmu tauhid ni kena kukuh betul iktiqad kita, makna macam mana keadaan sekalipun tetap Allah itu Tuhan kita. Tetap Allah Tuhan kita. Itu yang nak pegang di dalam kita mengaji ilmu usul ataupun di dalam kita mengaji tauhid. Jadi sifat qidam. Allah itu sedia. Sedia ada. Pasal pula sedia. Jangan mikir. Kalau mikir gila. Saya sebutkan contoh. Ibu jari. Sebelum ibu jari ni mana? Kita tak dapat jawab. Tak dapat jawab. Selepas kelengkir ni mana? Tak dapat jawab dah. Nyawa kita duduk di mana? Tak dapat jawab dah. Jadi benda yang tak dapat jawab itu, melainkan Allah Ta'ala mengetahui. Itu hebat Tuhan kita. Tuhan maknanya zat yang wajibal wujud. Zat yang ada, yang tidak diwarnakan, yang tidak disifatkan seperti sifat makhluk. Tidak ada warna putih, tidak ada warna hitam, tak ada warna kuning. Bukan besar, bukan gemuk, bukan itu, bukan ini. Itu semuanya sifat makhluk. Sifat makhluk. Lepas itu, lawannya, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Makna kita khabar sedia ada, lawannya. Lawannya. Adam. Adam tu mana? Maksud apa? Tiada. Tak ada. Tak ada. Adam bahasa Arab. Lawan itu sifat mustahil. Sifat yang tak logik bagi Allah. Sifat yang tak masuk akal bagi Allah. Lawannya baharu. Maknanya Allah tu lawannya baharu. Baharu tu sifat mustahil. Baharu ni makhluk. Baharu ni maksudnya baru jadi. Baru jadi. Contohnya baru jadi ni. Siapa ingat di Pekan ni, depan pasar besar kita ni ada benda situ dulu, sebelum mama nasi kukuh apa ni, anjung warisan ke benda, bangunan Desember dibuat. makna kita tahu stesen bah dibuat situ, Kedawang. stesen bah di situ. Bermakna yang bangunan sekarang ni baru ke lama? baru. Itu sifat baharu. Sifat baharu. Satu lagi contoh. Stesen taksi kita di mana Pekan ni? Depan sungai. Depan sungai. Masa saya sekolah kuliah dulu, maknanya stesen taksi tu di depan apa nama ni,
depan Petron tu tak? Depan Petron Share situ. Share. Lepas itu Petronas tu. Petronas tu ada benda situ. Masa malam. Ada rumah. Cari tu cari. Rumah kerajaan. Rumah kerajaan. Lepas itu bazar tu Pekansari. Bermaksud yang ada kita tengok, hari ini bersifat baru. Jadi baru sangat lagi. Baru-baru pun berpuluh tahun. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala ini tidak disifatkan dengan sifat baharu walaupun beratus tahun, walaupun berpuluh tahun. Tidak disifatkan seperti makhluk. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu, hanya wajib sedia selama-lamanya. Maksudnya, maknanya Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan baharu. Dia bersifat dengan qidam. Itu sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Jadi tidak bolehlah disifatkan Allah Ta'ala itu dengan sifat makhluk yang baharu ini. Hendaklah sifat Allah Ta'ala itu sifat yang maha hebat. Jangan orang kafir dia mengaku Tuhan. Seperti mana saya contohkan pada pengajian yang lepas. Dia mengakukan Tuhan, sedangkan Tuhan dia tu patung. Dia beli patung. Patung tu tembikar. Bila dicampok ke atas siming, pecah. Bermakna pecahlah Tuhan dia. Dia yang membeli Tuhan dia. Dia membeli nama patung dia. Tiba-tiba dia sembah pula. Akal kita mengatakan tak logik. Akal kita mengatakan tak logik. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Di Turki kebakaran. Kebakaran tak? Kita dapat maklumat kebakaran. Jadi orang kafir-kafir ni mengejek-ngejek lah pada Presiden Turki ni. Mengejek-ngejek mana hujan, tak ada ramalan cuaca kata tak hujan apa begitu begini. Tetapi pemimpin dia ni, presiden dia ni kuat agama, dia arahkan rakyat dia suruh sembahyang hajat, tengah-tengah sembahyang hajat, bermakna tengah-tengah sedang sembahyang hajat, tiba-tiba awan bergerombolan begitu gini, hujan selebat-lebatnya. Kerja siapa? Kerja Allah Ta'ala. Sebab itu pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat tauhid tu yang sebenarnya. Hakikat tauhid. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa disebutkan rukun makrifah? Rukun makrifah. Kita kenal betul Allah Ta'ala ni. Apa dia rukun makrifah? Siapa boleh jawab? Rukun makrifah, rukun kenal. Saya dah ada beritahu sebelum ini. Ada 4. Ada 4. Sebutkan satu persatu. Zat Allah. Apa dia? Zat Allah. Mengenal zat Allah. Mengenal zat Allah. Makna Allah itu ada. Yang kedua, Mengenal sifat Allah. mengenal sifat Allah. Yang ketiga, Mengenal perbuatan Allah. mengenal af'alullah. Makna perbuatan Allah. Lepas itu mengenal yang keempat, Kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah. Itulah yang disebut sebagai rukun makrifah. Kita mengenal zat Allah. Kita tak kenal zat Allah. Maksudnya, mengenal zat Allah itu kita iktikadkan zat Allah itu wajibun wujud, pasti ada. Yang kedua, kita mengenal sifat Allah. Itu yang dikatakan makrifah, kita kenal. Mengenal sifat Allah, kita sedang belajar ini. Kita sedang belajar. Sebab itu saya kata rugi kalau separuh jalan, ilmu tak habis. Makna ibarat kita belajar bersilat, belajar sebilat, 6 bangsa mesti habis. 6 bangsa sampai mandi minyak.
Kalau 2-3 bansai sahaja bermakna tak habis belajar. Itu yang dipanggil rukun makrifah, mengenal sifat Allah Ta'ala. Kita kena mengenal sifat Allah. Dalam konsep ilmunya, kita boleh sebut sifat-sifat Allah yang dirumuskan oleh para ulama di dalam kitab. Yang ketiganya, kita mengenal af'alullah. Apa sebab musabab Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu. Apa jua musibah, apa jua kegembiraan, apa jua nikmat, apa jua ujian kepada kita, apa begitu begini. Kita tengok kepada sesaudara kita ujian COVID-19 ni. Tak terkata ujiannya. Kita ni berkurung dalam rumah saja. Habis-habis tak boleh pergi ke masjid tutup, tak boleh pergi ke surau tutup, tutup, ada kes apa begitu begini. Setakat itu. Tetapi bayangkanlah saudara kita yang terlibat dengan kematian ataupun kehilangan saudara-saudara, ibu bapa, suami, isteri, anak, masya-Allah, tidak terhingga ujian ataupun af'alullah, perbuatan Allah itu. Perbuatan Allah itu. Jadi kita belajar rukun iman. Belajar rukun iman ni makna qada qadar daripada Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Makna kelangsungan kehidupan kita ni kita tak tahu. Bagaimanakah ketika ini kita tahulah. Yang lepas kita tahu. Ketika ini kita tahu sedang menghadap laptop. Setelah ini kita tak tahu. Itu beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nak pengukuhan di dalam ilmu usul. Rukun makrifah. Saya ulang balik. Rukun makrifah tu apa? Makrifah tu kenal. Rukun kenal. Tunjang kita kenal Allah Ta'ala. Kita kenal iaitu kita mengakui, mengenal zat Allah Ta'ala. Mengenal tu, mengakui, kita tak nampak. Maknanya kita mengenal zat Allah Ta'ala itu ada. Yang kedua, mengenal sifat Allah Ta'ala yang kita sedang belajar ni. Yang ketiga, mengenal af'alullah, perbuatan Allah. Kita nampak ataupun tak nampak, ataupun ketika masa silam, ketika akan datang. Dan yang keempat, mengenal benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makrifah. Sebabnya mengenal Nabi ni sebab Nabi membawa kebahagiaan kepada kita daripada kita hidup ni sampai kita mati dan sampai bangkit di pada mahsyar. Sama ada kita ke syurga, alhamdulillah dengan rahmat Allah, kita ke neraka, na'udzubillah, minta perlindungan daripada Allah disebabkan kederhakaan kita semasa hidup di atas dunia ini. Jadi oleh kerana itu, bila sebut dalam kitab ni, bila sebut makrifah ini, bila sebut makrifah, iaitu kita mengenali, memahami, mengamati otak kita, jiwa raga kita, hati sanubari kita, bahawasanya kita ni kerdil menumpang di bumi Allah, menumpang nyawa yang dibagi oleh Allah, menumpang rezeki Allah dan sebagainya sementara kita hidup. Itu dia. Lepas itu ada pun tanda sedia Allah. Allah ni sedia. Sedia ada. Tidak dijadikan oleh makhluk-makhluk lain. Tanda, ada pun tanda sedia Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Maksudnya kita pandang ke kejadian-kejadian makhluk yang kita pandang sama ada jauh ataupun dekat. Kita pandang jauh ataupun dekat, setidak-tidaknya wafi anfusikum afala tubsirun. Diri kita ni kita tengok, dicipta oleh Allah, kita ni baharu. Ayah kita meninggal dah,
mana hak ayah meninggal, mak kita meninggal dah, mana mak meninggal, wan kita meninggal dah, aki kita meninggal dah, moyang laki-laki kita meninggal dah, moyang perempuan kita meninggal dah, aki wan belah ayah, aki wan belah mak, aki wan moyang belah ayah, moyang belah mak. Itulah hakikat. Maknanya nak kabarkan Allah Ta'ala itu sedia ada. Jadi kita melihat kepada makhluk ini. Itu dipanggil dalil apa? Dalil? Akli. Dalil akli. Akal kita melihat. Akal kita melihat. Jadi kita faham bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu qidam, sedia ada. Qidam dalam kitab Lunas Pengetahuan, qidam artinya sedia, lawannya baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu, wajib Allah Ta'ala itu sedia, dalilnya baharu alam. Itu kitab sifat 20, namanya Lunas Pengetahuan. Itu dia tag dia, mudah nak ingat. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada, dalilnya baharu alam. Qidam artinya sedia, lawannya baharu. Sedia itu sedia ada, lawannya baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu, wajib Allah Ta'ala itu sedia, dalilnya baharu alam. Apa arti baharu alam? Iaitu alam ini, hak kita nampak tak nampak, alam ini baharu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bermaksud Allah Ta'ala itu menjadikan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala itu Tuhan mentarbiah sekalian alam. Alam malakut, alam jabarut, alam kandungan, alam roh, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar. Di dalam lingkungan, di dalam pengawasan Allah Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat kerajaan Allah Ta'ala. Maknanya meliputi pengawasan Allah Ta'ala, iaitu Allah Maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Itu maksud qidam. Artinya Allah Ta'ala sedia ada. Allah Ta'ala sedia ada. Maksudnya Allah Ta'ala sedia ada. Allah Ta'ala sedia ada. Lepas itu, yang kedua. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala menunjukkan Allah Ta'ala sedia ada. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala dulu, Allah Ta'ala akhir. Huwal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala dulu, Allah Ta'ala kemudian. Maksudnya, sebelum ada makhluk, Allah Ta'ala dah ada. Lepas itu ada makhluk, ciptaan Allah, Allah tetap ada. Lepas itu makhluk rosak dan binasa, Allah tetap ada. Itu huwal awwalu wal akhiru. Pendeknya, pendek sangat. Pendek sangat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Allah yang mula dan Allah yang akhir. Itu maksudnya apa nama ni, dalil membuktikan Allah itu ada. Jadi dalil akalnya kita memandang, kita melihat kepada kebijaksanaan, kepada kehebatan, maha gagah, maha perkasa Allah Ta'ala itu mencipta yang apa yang kita tengok.
tubuh badan kita ni, kita tengok kebesaran Allah Ta'ala. Sebab itu kita belajar dulu hukum akal. Hukum ni terbagi kepada berapa? Hukum. Siapa boleh jawab? Hukum terbagi kepada berapa? 3. Tiga. Apa dia? Akal, syarak dan adat. Hukum ni penetapan. Penetapan kita sebagai orang Islam ni ada penetapan hukum. Maknanya ada kaedah-kaedah tertentu di dalam agama kita. Hukum akal, nisbah ke akal. Hukum syarak, nisbah kepada syarak. Hukum adat, nisbah kepada adat. Hukum. Hukum akal ni nisbah kita memikir dengan akal. Kena tengok akal. Bermakna bulan penuh berapa hari bulan? Bulan penuh. 15 Tuan Guru. 15. 15. Akal kita mengatakan bulan penuh 15. 15 hari bulan. Akal mengatakan. Akal mengatakan. Lepas itu syarak. Siapa tak semayang berdosa besar. Hukum syarak. Kategori berdosa besar bersabit dengan dalil apa begitu begini. Lepas tu hukum adat. Adat kebiasaannya. Adat kebiasaannya api membakar. Sebab apa Nabi Ibrahim tak terbakar ketika dibakar oleh Namrus. Tu dia. Tak terbakar ketika dilontarkan oleh Namrus. Itu adat. Adat kebiasaannya pisau melukakan. Adat kebiasaan melukakan. Kadang-kadang kita menebah kebun pisang, cantah, apa nama pelepah pisang apa begitu gini, kena ke lutut kita. Seluar tebal kita koyak. Pak gitu, parah lepas hasah pula. Koyak seluar. Tiba-tiba kita khabar kebal. Kebal. Kalau kebal teras sekali lagi. Itu dikata ma'unah. Istilah agama kita. Makna ma'unah. Ma'unah tu takdir Allah Ta'ala lindung ke kita. Maknanya ketika itu walaupun kuat kita cantah itu tidak terbelah lutut kita. Kita tak boleh nak khabar kawan ni kebal. Kebal teras sekali lagi. Usul ke hospital lah jawabnya. Begitu keadaannya. Jadi lepas itu hukum. 3 bahagian. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Lepas tu hukum akal ni terbagi kepada berapa pula? Hukum akal. 3. Apa dia? Wajib, mustahil, harus. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Nisbah kepada akal. Makna akal khabar tak logik Allah Ta'ala itu tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tak ada. Lepas tu apa nama akal harus boleh jadi apa nama Allah buat itu, Allah buat ini. Tak semesti. Harus pada Allah Ta'ala. Makna harus pada Allah Ta'ala, musim tengkujuh, Allah Ta'ala nak bagi hujan, harus pada Allah Ta'ala. Kebiasaannya musim tengkujuh, bulan 11, bulan 12. Kalau Allah nak bagi, apa nama ni, panas, terserah kepada Allah. Itu sebab itu kita katakan tadi, rukun makrifah. Rukun makrifah tadi. Yang keberapa af'alullah itu? 3. Yang ketiga, mengenal af'alullah. Kita kenal semua perkara itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Dalil kidam tadi. Dalil
ayat Quran. wal akhiru wal awalu Huwal wal awwal awwal wal akhiru wal awalu wal akhiru huwal Wal awwal awwalu wal wal akhiru. akhiru. Itu dalil dia. Allah mula, Allah akhir. Huwal awwal wal akhiru. Maknanya dalil mengatakan Allah tu sedia ada. Jadi Tuhan kita ni sedia ada. Pegang sampai ke mati. Celik mata, pegang. Pejam mata, pegang. Dekat nak mati, pegang. Allah Ta'ala sedia ada. Takdirnya dekat nak mati esok, dijelemakan oleh syaitan, bersifat Allah Ta'ala itu. Syaitan menjelema. Bukan Allah Ta'ala tu menjelema, tapi dia, saya inilah Tuhan, aku inilah Tuhan. Jadi kita apa nama, takmur. Takmur. Jadi kalau kita tengok sesaudara kita yang nak meninggal, sesaudara kita yang meninggal, apa nama ni, kadang-kadang ketika dia nazak tu, dia tolak. Tuan-tuan tak menengok? Saya menengok. Dia tolak. Tolak tu mudah-mudahan dia menolak, apa nama ni, dia menolak syaitan. Mudah-mudahan dia menolak syaitan. Ataupun saya menengok yang meninggal ni, dia geleng kepala. Geleng kepala. Mudah-mudahan tayangan filem yang di apa nama ni, dimainkan, tayangan filem yang dimainkan oleh syaitan, mudah-mudahan dia geleng kepala. Itu hakikatnya. Sebab itu tuan-tuan, berkenaan dengan ilmu tauhid ni, kalau orang yang nak mati, bukan saja-saja kita menengok tu, bukan saja-saja, bukan nak mati dah dia, tetapi kita nak menengok ketika dia pengakhirannya. Ketika mudah-mudahan kita pengakhiran kita ni, sama ada kita mati di rumah, mati di hospital, mati di jalan, mati di begitu begini-begini, maka kita bebas daripada tayangan filem daripada syaitan. InsyaAllah. Makna kita nak kuatkan betul sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita tahu betul. Kita tahu betul. Itu saya kabarkan tadi. Kita mengaji ni, mengaji sungguh-sungguh. Bermakna kita mengaji ni faham sungguh-sungguh. Tidak ada artinya kita mengaji seperti kita ke masjid, mengaji, ustaz mengajar kita gini, masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, lepas tu sembahyang isyak, lepas tu balik. Makna kita tidak mengecapi. Kita tidak mengecapi ilmu yang disampaikan. Contohnya, tuan-tuan perasan tak? Kita masuk masjid, masuk surau ni. Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Kita kena baca tu, sentiasa baca ketika masuk surau. Maknanya kaki kanan. Sekarang ni tak boleh lah masuk. Ataupun kita mengaji. Mengaji kitab ni dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat, sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah masuk. Artinya masuk apabila guru kita menyampaikan benda itu, masuk dalam hati kita. Masuk dalam hati kita, maknanya ibarat air curah dalam gelas. Itu maksudnya kita dapat ilmu. Maksudnya kita dapat ilmu. Jadi, kalau sekiranya ilmu tu seperti lalang, seperti pohon-pohon kayu, berguguran, wassalamualaikum lah jawabnya. Kita ni nak kabarkan, saya dulu ingat arwah Ustaz Husain. Ustaz Husain sekolah Arab pada Tengku dulu. Dia tu pengasas sekolah Arab tu.
Al-Ma'idah Ad-Diniyah. Dia selalu sebut. Selalu sebut. Saya ingat lagi. Kalau budak sekolah agama pada Tengku tu, sekolah Arab pada Tengku tu, kalau hak mengamatilah dia khabar. Di sekolah Arab tu ada sungai. Sungai parit je lah. Dipanggil Sungai Ular. Sungai Ular. Di tengah sekolah tu ada Sungai Ular. Sungai kecil je. Masa saya dulu mengalir kan sungai tu. Sungai Ular. Dia khabar anak-anak semua. Ustaz mengharapkan biarlah Madrasah Al-Ma'idah Ad-Diniyah Padang Tengku mengeluarkan ular-ular yang berbisa. Ustaz Husain. Ular-ular yang berbisa. Jangan, saya tak reda sama sekali anak murid saya menjadi ular yang membelik tak gunung, dia kata. Arwah Ustaz Husain dulu. Artinya kita keluar daripada sekolah itu berilmu. Berilmu ataupun bermanfaat kepada masyarakat. Itu maksudnya. Jadi kita mengaji ni walaupun secara maya, kita habis mengaji ni pukul 9 ni. 10 minit lagi. 10 minit lagi, artinya berkenaan dengan kita mengaji kitab yang kita tatak ni, ular yang berbisa. Ular berbisa maknanya kita ni ingat mi'ah fil mi'ah Arab khabar. 100% daripada kita pandang, daripada kita dengar, daripada otak kita memikir full insya-Allah. Full insya-Allah. Sekiranya kita lillahi ta'ala. Menuntut ilmu itu lillahi ta'ala. Dalil wujud apa? Siapa boleh baca? Dalil wujud? Allahul ladzi khalaqas samawati Allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Terjemahnya? Siapa boleh terjemah? Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa yang ada dalam langit dan bumi. Sifat itu dalil sifat apa? Dalil sifat apa? Wujud. Wujud. Apa arti wujud itu? Segi tag dia. Tag dia. Wujud ada. Segi tag dia. Dia ada. Wujud artinya ada. Tak penuh tag dia tu. Ada Allah Ta'ala. Sahih Allah tiada. Adanya Allah Ta'ala. Mustahil Allah tu tiada. Itu dia naknya. Ada Allah Wujud Ta'ala. artinya ada. Itu yang nak. Tag dia, wujud artinya ada. Allah Ta'ala, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tak ada. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya baharu alam. Itu tag mata yang kita kena ingat dalam dada ni. Kena ingat di dalam dada ni. Sebabnya akan datang apabila kita memecah. Apabila kita memecah, sifat 20 itu terbahagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kita kena ingat matan dia tu. Kita ingat matan dia itu. Nanti tunggu. Nanti ya. Buka mic Ustaz. Mic. Pasal apa tertutup kan? Kita ingat matan tu. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya baharu alam. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah Ta'ala. Ada Allah. Ada Allah tu macam mana? Wujudnya alam ini. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ada Allah tu wujud dah. Alam ini wujud. Dengan ada Allah itu ada dengan sendirinya. Ada zati dia panggil. Ada zati. Zat Allah itu ada.
tetapi tidak ada seperti makhluk. Lawannya tiada. Lawan tu maksud apa? Mustahil. Mustahil Allah Sifat tidak mustahil. Sifat mustahil Allah itu tiada. Itu tuan-tuan. Saya mengharapkan kita ni kunyah betul-betul. Kita kunyah betul-betul. Kitab ni daripada kulit. Kita baca ataupun saya uji tadi daripada kulit hinggalah kepada isinya. Jadi isinya sifat Allah Ta'ala itu kita sempat belajar 2 sifat dah. Jangan lupa-lupa. Saya akan tanya. Saya dulu belajar begitulah. Belajar begitu. Maknanya kena hurai satu-satu. Maknanya kita belajar dulu sifat 20 ni guru akan tanya. Guru akan tanya. Masa dulu tanya seorang-seorang. Tanya seorang-seorang. Ini. Begitu. Jangan lupa. Wujud, lepas itu tidak. Tidak. Ada persoalan tentang hak kita belajar ni? Kesamaran ke? Ataupun saya tanya. Rukun ma'rifah tu sama dengan rukun syahadah kan? Dia tak sama, berbeza. Rukun makrifah tu kenal. Rukun syahadah tu isbat. Isbat. Dia beza tu. Macam sama tapi tak sama. Isbat tu maknanya menetapkan. Okey. Menetapkan, dikata isbat zat Allah, isbat sifat Allah, isbat af'alullah, isbat kebenaran Rasulullah. Isbat. Sebab apa isbat? Sebab apa isbat? Sebab apa? Tak dapat saya rotan ke? Sebab apa dinamakan isbat? Sebab ada nafi. Ya? Nafian. Sebab Bukan. ada nafi. Bukan. Mengakui. Tak nafi. Nafian. Apa dia? Dengar tadi? Sebab ada Mengakui. nafian. Mengakui. Kita mengakui, menetapkan. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Kita menyaksikan, menetapkan Allah Ta'ala itu. Sebab itu dia panggil isbat. Isbat. Manakala rukun makrifah mengenal. Apa nama ni, ulama kata man arafa nafsahu. Tulis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam kitab apa nama usul tahqiq. Kalau tak silap saya usul tahqiq. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal diri dia. Faqad arafa rabbahu, nescaya dia kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal Tuhannya, itu dipanggil kenal ni makrifah. Makrifah. Jadi perbezaan rukun syahadah dengan rukun makrifah lain. Rukun syahadah ni isbatkan, menetapkan, mengakui apa begitu begini sebab kita bersyahadah. Lepas itu rukun makrifah tu kita kenal. Kenal. Ada soalan lain? Ada? Ma'unah tu tadi macam mana? Laru'ala tu mana? Ma'unah. Ma'unah tu dia ada 7-8 perkara-perkara yang mencari adat. 7-8 yang disebut mencari adat. Makna sihir, irkhas, apa nama, mukjizat, karamah, ma'unah, syu'urah. Perkara-perkara itu. Perkara-perkara itu perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa di dalam kita mengaji tauhid. Buka kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam tu membahaskan berkenaan dengan
perkara-perkara mencari adat. Perkara-perkara luar biasa dalam kitab Hidayatul Hidayah. Perkara-perkara luar biasa. Tolong tutup mic model. Mic tutup. Kau dia angkat tangan ke Tuan Guru? Apa nama ni, perkara-perkara 7-8 perkara yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni ada dua. Bidayatul Hidayah ilmu tauhid satu, Bidayatul Hidayah Imam Ghazali satu. Itu tasawuf. Dalam Bidayatul Hidayah ada 7-8 perkara. Allah mengenal Allah. Tutup mic pada. Bising. Tutup. Jadi ma'unah tu kita tak tahu ujung pangkal. Contoh lain, saya contohkan tadi, kita menebah terluka. Maknanya kita menebah bukan terluka. Kita menebah tercantas ke betih kita, tak berkesan. Itu dipanggil ma'unah di dalam peliharaan Allah Ta'ala. Tan Sri Ghazali Syafi'i. Tan Sri Ghazali Syafi'i jatuh di terempas helikopter, tak ada benda. Itu ma'unah. Kalau karamah ni orang alih-alih, karamah dipanggil. Jadi contoh satu lagi, apa nama ni, anak kita makan Ezion. Dia ingat aiskrim. Makan Ezion, tak ada benda. Kita pergi hospital, apa nama doktor kata tak ada benda, budak itu dipanggil ma'unah. Kalau orang tua khabar ni sisih malaikat. Malaikat benda kata. Bukan. Maknanya ditatang oleh malaikat. Orang tua kata ditatang oleh malaikat, maksudnya ataupun makan sirih kapur tu, wan kita ataupun mak kita makan sirih, lepas tu diletak dalam bekas aiskrim kapur tu. Lepas itu pencolek dia tu kayu aiskrim tu. Anak kita makan aiskrim, lepas tu wan dia semaya. Wan pun pening juga. Tengah semaya berhentilah cucu. Maknanya kalau tengah semaya cucu makan kapur tu berhentilah. Ini wan ni pening juga mengaji semayang, tak habis. Kalau sekiranya cucu apa nama ni ambil baygon nak sembuh ke dia, pandai pula berhenti. Itu dia. Itu ma'unah. Di dalam bab tauhid ini kita akan berjumpa apa nama ni perkara-perkara yang luar biasa. Jadi ringkasnya apa nama ni, sifat qidam ini sedia Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu sedia ada. Tidak seperti makhluk. Jadi dalilnya baharu alam. Lepas itu dalil naqli huwal awwalu wal akhiru. InsyaAllah mudah-mudahan dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Dapat faham, ingat. Saya berpesan supaya ingat wujud, lepas tu qidam. Kita belajar setakat ini wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Lepas tu qidam, huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Jadi dua dalil kita pelajari setakat ini. Bakok tu akan datang, bakok dalil lain pula. Panjang sikit. Jadi saya mohon tuan-tuan, puan-puan, ingat dulu dalil ni. Jangan lupa-lupa dah. Kalau lupa, kita ketinggalan. Jadi amatlah rugi. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Sehingga kita bertemu pada hari Ahad, kitab Pelita Penuntut. Wallahu alam. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Puas hati hari ni Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama Haji. Barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji, apa khabar? Sihat? Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih saya. Sama-sama Haji. Sama-sama. Ya. Ustaz. La ilaha illallah. Ya. Saya keluar dulu Tuan Guru. Ya, Dan boleh. mohon salam kepada Umi. InsyaAllah. Barakallah. Yang tu buka mic. Tu tutup tu. Buka. Pedang apa dah? Pedang ke? Ada lagi adik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallah. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallah. Sama-sama.
Tak izin undur diri dulu. Ya, sila Haji.